Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Wa nashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa nashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, pengajian kita diteruskan malam ini insya-Allah ayat yang ke 175 surah Al-Baqarah, muka surat 26. Insya-Allah kita baca, semoga Allah memberi kefahaman serta memberi taufik untuk beramal dengan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala insya-Allah. Ayat 175. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أصبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد Alhamdulillah. Sebelum ini kita bincang bab bagaimana golongan ulama-ulama Yahudi terutamanya cuba menyembunyikan kitab-kitab mereka dari segi sama ada matan dia ataupun tafsirnya. Yang ini golongan-golongan ini cuba memalsukan apa-apa kitab mereka supaya masyarakat tidak dapat mempelajari apa yang sebenar yang diceritakan oleh kitab-kitab mereka, kerana ulama-ulama mereka ada kepentingan tersendiri, yakni ada kepentingan peribadi di atas habuan-habuan dunia yang mereka akan terima. Jadi golongan-golongan ini kita imbas kembali ayat 74 bagaimana Allah menukilkan tentang golongan-golongan ini yang menyembunyikan benda yang penting. Kalau menyembunyikan benda tak penting, tidak ada masalah kan. Kalau kita menyembunyikan apa benda yang tak penting, selipar putus ke selipar yang tak nak dah, apa orang kisah dah. Tapi ini menyembunyi ini perkara-perkara yang maha penting. Hidup mati mereka fail untuk dapat maklumat yang benar, maka mereka akan kecundang di hari akhirat. Itu persoalannya, mereka menyembunyikan perkara-perkara yang paling penting, yakni ma anzalallahu minal kitabi, mana kitab. Mereka menyembunyikan kitab mereka yang sepatutnya mereka beramal, mereka beriktikad dengan kitab itu untuk pergi ke alam kekal, alam akhirat, tapi mereka tak dapat yang sebenar. Ulama mereka tidak mencerita yang sebenar, ataupun yang pertama cerita benda yang salah. Benda yang kala hitam mereka mengatakan putih, bergerak yang songsang, berlawanan. Ataupun mereka tak cerita yang langsung, mereka sikit pun tak cerita perkara-perkara yang patut yang mereka akan ceritakan. Di sini apa dia kesimpulan dia? Perkara hak, perkara yang penting, maknanya pengikut-pengikut mereka tak dapat perkara-perkara yang penting tersebut akibat daripada mereka menyembunyikan perkara-perkara tadi. Kenapa mereka menyembunyikan? Maka Allah nukilkan lagi, wa yashtaruna bihi thamanan qalila. Mereka menjual apa? Menjual kepentingan akhirat tadi untuk dapat dunia
habuan dunia yang Allah kata thamanan qalila, yang kecil sangat. Walaupun besar, walaupun berbilion-bilion hasil jualan dia, hasil upah yang mereka dapat, bagi-bagi Allah tetap thamanan qalila. Pasal apa? Dunia ini tidak ada nilai sama sekali nak berbanding dengan hari akhirat. Betul Allah mungkinkan thamanan qalila. Jadi golongan-golongan ini yang menyembunyikan ilmu Allah ataupun tak menyampaikan ayat-ayat Allah, tak menceritakan kebenaran atau menceritakan benda-benda yang palsu, benda-benda yang perkara-perkara yang jauh daripada kebenaran Al-Quran, kitab mereka, maka Allah mengatakan ulaika, mereka ini ma yakuluna fi butunihim ilan nar, dalam perut mereka tidak ada apa-apa sampai dibakar oleh api neraka bila mereka datang menemui Allah nanti. Maka tidak ada apa habuan mereka dapat dunia sebanyak mana pun, mereka enjoy dengan kehidupan bagaimana sekalipun, mereka duduk dengan mewah macam mana pun, bila pergi menemui Allah maka mereka akan dibakar oleh Allah dengan api neraka yang amat panas. Pertama. Yang kedua, Allah kata wala yukallihumul wama yukallihumullahu yaumal qiyamah, maka di hari kiamat nanti Allah tak akan bercakap dengan mereka. Atau dalam ayat-ayat yang lain Allah bercakap tapi dengan nada yang amat keras. Kita cerita bagaimana seolah paling keras, bagaimana riwayat mengatakan sebagaimana manusia bercakap dengan binatang yang cukup benci, anjing, cis kamu, macam tu. Mana hinanya sekali orang-orang yang buat perkara-perkara ini, yang menyembunyikan ayat-ayat Allah. Apa dia untuk kita? Orang belajar tapi tak menyampaikan. Ini masalah. Dia belajar ilmu-ilmu Allah, dia belajar Al-Quran, ayat-ayat Allah, tapi hanya untuk personal dia. Dia tidak ada usaha nak suruh keluarga dia, ke jiran-jiran dia, ke kawan-kawan dia dapat sama manfaat daripada ilmu Al-Quran tersebut. Itu ibrah untuk kita lah. Maka di hari kiamat perkara ini akan berlaku. Allah akan bercakap dengan dia atau bercakap dengan nada marah, benci sangat. Yang kedua, yang ketiga ialah wala yuzakkihim, maka mereka juga tidak akan ada pengampunan dosa. Maka kalau dihumbankan ke neraka jahanam, begitulah selama-lamanya, tidak ada ruang langsung untuk mereka diselamatkan. Pasal atas dasar perangai mereka amat teruk tadi. Untuk mereka walahum adzabun alim, untuk mereka tidak ada cara lain lagi kecuali azab alim. Semakin hari semakin pedih, semakin hari semakin menyakitkan. Begitulah selama-lamanya. Semoga Allah jaga kita lah. Itu yang sebelum inilah. Pada malam ini bagi tengok ayat 175, ulaika. Allah refer balik kepada ayat yang sebelum tadi. Ulaika, mereka tadilah, mereka yang menyembunyikan ayat-ayat kami, mereka yang tidak bercakap benar tentang ayat-ayat kami, mereka tidak menyebarkan ayat-ayat kami, menyebabkan kefahaman sebenar terbantut ataupun tak tersebar. Maka ulaika, mereka tadi allazina ishtarawu dhalalata bil huda, mereka menjual, mereka membeli, jual beli istaru ni jual beli, maknanya jual beli, dia jual apa dia beli kesesatan, dia beli kesesatan ad-dhalalah dengan bil huda, dengan petunjuk. Itu punca dia. Punca dia sayang sekali. Pasal apa? Mereka ada peluang dapat petunjuk dengan menyebar ayat-ayat Allah, cerita perkara-perkara benar, tapi mereka jual benda tu. Mereka tolak benda tu. Mereka tolak benda-benda yang boleh mendatangkan keuntungan mereka, iaitu yakni bila mereka ada petunjuk, mereka ada keuntungan. Keuntungan akhirat, Allah akan bagi syurga semua sekali. Tetapi mereka tolak. Mereka jual petunjuk, mereka beli kesesatan. Kenapa? Pasal mereka dapat mereka mengajar hanya perkara-perkara yang salah, perkara-perkara khurafat tersebar, perkara-perkara bid'ah pun tersebar, dan apa saja amalan-amalan yang tak memenuhi tuntutan sunnah, mereka tak dapat. Mereka dapat daripada hadis-hadis palsu itu, amalan-amalan mereka pegang betul-betul dengan amalan-amalan tersebut. Itu punca dia. Mereka tolak benaran, mereka ambil kesesatan tadi. Ataupun Allah buat perumpamaan juga, bila mereka tolak kebenaran,
tolak petunjuk, seolah-olah mereka membeli kesesatan. Maka di sini wal azaba, kesesatan tadi bila pergi hari akhirat Allah tukarkan dengan azab. Mereka sengaja membeli azab. Berat ni. Orang yang tak mengaji Quran, tak faham Quran, tak menyebarkan Quran, mengaji dengan benda-benda yang salah, rupa-rupanya dia sengaja menempah azab dengan Allah Subhanahu wa taala. Dia menempah. Allah kata wal azaba, mereka menempah azab dengan cara membeli kesesatan tadi, tak ikut apa perintah-perintah Allah tadi. Itu cara. Dan dengan apa? Mereka membeli azab dengan menjual bil maghfirah, pengampunan ataupun pahala yang besar sekali. Pasal bila mereka dapat sebenar tentang ayat-ayat Allah untuk orang Yahudi pada umumnya, mereka salah dari segi mereka tukar apa-apa ayat yang ada kepentingan ataupun tafsir mereka tukar, maka mereka dapat benda yang salah. Dan ketika itu mereka menempah azab. Bila mereka menempah azab, sayang sekali mereka jual. Sepatutnya ketika itu bila mereka belajar yang benar, beramal dengan yang benar, menyebarkan yang benar, duduk dalam majlis ilmu, sepatutnya al-maghfirah, pengampunan dosa, peningkatan darjat. Tetapi mereka tukar dengan azab perkara-perkara ini. Pilih azab daripada pengampunan dosa ataupun untuk mendapat pahala, mereka tak nak. Jelas kan? Mereka jual, mereka tak nak akhirat, mereka pilih dunia, mereka beli dunia. Jadi mereka tolak akhirat. Itu maksudnya dua perkara. Ishtaru dhalala bil huda, mereka menukar, mereka menjual, mereka membeli kesesatan dengan mereka membeli kesesatan dengan menjual petunjuk, dan juga mereka membeli azab dengan menjual pengampunan Allah, lupa pengampunan Allah Subhanahu wa taala. Jadi untuk golongan-golongan ini Allah menempelak. Golongan-golongan yang dia rasa dia betul walaupun buat perkara-perkara yang salah atas dasar mereka jahil ataupun sombong, maka golongan ini Allah cabar mereka. Degilnya hamba aku ini, fama asbarahum, maka alangkah asbar, alangkah sabarnya mereka ini atas api neraka Allah menempelak. Alangkah sabar mereka ini duduk dalam neraka aku yang amat-amat panas. Ayat tu tak? Mana ayat Allah menempelak golongan ini dengan mengatakan sanggup, berani hamba aku ini menempah neraka jahanam dengan menolak syurga. Pasal apa? Pasal dia sengaja membeli dunia, jual akhirat. Dah tahu dah perkara-perkara akhirat tidak ada cara lain kecuali kitab Allah. 1/4 Al-Quran cerita bab hari akhirat. Tiba-tiba hamba aku tak cana dengan hari akhirat, yang mereka akan pergi ke hari akhirat, tapi mereka tak nak. Pasal apa? Pasal mereka jual. Mereka jual syok sangat dengan dunia, seronoknya dunia. Orang itulah kita lah. Sedangkan dia tahu dah hanya Al-Quran cerita bab hari akhirat, tapi mereka rasa mereka dah tahu hari akhirat, tapi tahu bukan yakin. Kalau tahu adanya hari akhirat, azabnya alam barzah, azabnya pada alam mahsyar, azabnya titian sirat, lebih lagi azab neraka jahanam, mesti mereka akan berusaha sedaya upaya untuk pergi ke sana. Tapi kita hanya mulut, tahu hari akhirat, tahu mati bila umur tu, tahu, tapi tahu yang tak tepat. Tahu dalam bentuk khayalan semata-mata, bukan tahu dalam bentuk mempersiapkan diri untuk pergi ke sana. Sepatutnya kita nak pergi ke alam lain, nak pergi melawak, nak pergi melancong ke, kita akan tanya tempat-tempat tersebut. Nak pergi bercuti ke tempat, tanya hotel macam mana, makan macam mana, pengangkutan macam mana, iklim macam, kita akan soal siasat tanya untuk kita puas pas nak pergi ke sana. Tapi akhirat tak ada. Kita hanya tahu saja, tu nak mati, tapi tidak ada juga buat persiapan pergi sana. Itu hanya khayalan semata-mata. Maka untuk golongan ini Allah kata berani, alangkah sabarnya mereka nak terima api neraka aku. Itu maksudnya, maka Allah menegur dengan keadaan sinis untuk golongan yang jauh sangat dengan mempelajari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Jelas kan? Amat jelas orang yang jual, orang tak mengaji Quran, tak menyebar Al-Quran, seolah dia beli dunia, dia jual akhirat. Beli sengaja menempah. Allah nak bagi syurga,
Tapi dia tolak. Dia nak neraka jahanam. Ini umpama dia. Itulah golongan-golongan yang jauh sangat dengan perkara-perkara ini. Tengok ayat 76. Apa dia? Zalika. Zalika. Apa dia zalika? Demikian itu. Apa dia? Demikian itu rujuk kepada azabnya api neraka jahanam. Azabnya yang Allah akan bakar mereka, yang Allah cabar tadi. Itu punca dia. Zalika, begitulah hamba aku berani duduk dalam neraka jahanam. Sedangkan kita kena api sikit berasa panas dah. Cuba bayangkan bagaimana azab neraka jahanam dah. Azab neraka jahanam amat mengerikan. Campak saja manusia hampir terbelah. Takadu tamayyazu minal ghaib. Campak saja hampir terbelah. Neraka panasnya. Lagi sebagai booster, lagi panas, marak. Pasal apa? Pasal marahnya neraka dengan manusia yang durjana tadi. Takadu tamayyazu minal ghaib. Kullama ulqiya fiha faujun sa'aluha khazanatu ala ya'tikum nazir. Mereka tanya, kenapa kamu dihumbat ni? Tak ada ke orang ajar ayat-ayat kami kepada kamu dunia dulu yang menyebabkan kamu tak dihumbat? Ada, tapi kami lalai. Kami sibuk dengan dunia. Pasal kami beli dunia. Kami sibuk mencari, bekerja siang malam. Lupa nak habiskan tadabbur 30 juzuk Al-Quran. Ini punca dia. Dia sanggup menanggung risiko nak pergi menemui Allah. Pasti Allah tanya, ada tak ada Nabi aku ajar ayat-ayat kamu atas dunia dahulu? Ini soalan bocor. Pasti Allah tanya. Apa kita nak jawab kalau kita tak dengar semua sekali kata-kata Allah yang kita faham, yang kita memikirkan 30 juzuk Al-Quran? Kita kena menjawab depan Allah. Tidak ada cara. Itu kena ambil sebagai pendorong lah. Maka Allah akan sanggup mereka kata, zalika, dahsyat sebegini rupa azab neraka ini, bi'annallah. Kerana apa? Sungguhnya kerana Allah, punca dia, nazzalal kitaba bil haqq. Allah yang telah menurunkan kitab, tapi mereka tak channel kitab tersebut. Itu je. Allah humbankan dalam neraka jahanam. Kenapa? Puncanya Allah menurunkan Al-Quran yang benar. Al-Quran al-haq, benar. Dalam ayat yang lain Allah kata, wahai Nabi, aku turunkan Al-Quran ada 3. Yang pertama, apa dia? Tilawah. Yang kedua, tazkiyah. Yang ketiga, ta'lim. Kita baca ayat beberapa ayat. Apa tu? Yatlu alaikum ayatina. Yatlu, baca tilawah ayat-ayat kami kepada mereka, pada hamba-hamba Allah ni. Wahai Muhammad, baca ayat aku. Baca ni bukan baca macam bertanding Quran tu, bukan musabaqah tu. Baca ini maksud dia ialah tilawata ba'dal iman. Baca sambil mengajak orang beriman kepada Allah. Cerita hari akhirat sekian-sekian. Kalau kamu tak takut, mana berdakwah. Baca Quran, orang faham dan orang patuh taat dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itu bukan baca Quran baca saja. Kalau sebaca tak ada penghujung. Yang kedua, wa yuzakkikum, menyucikan, tazkiyah, menyucikan bila ada dosa, ada penyakit hati untuk kita pergi menemui Allah. Dah clear, tak ada cara lain. Al-Quran, baca Al-Quran, faham Al-Quran, itu saja ubat dia untuk menyucikan diri dia daripada dosa-dosa kecil dan dosa besar. Itu je ubat dia. Ubat penyakit-penyakit hati yang menghalang kita pergi ke syurga Allah. Walaupun tazkiyah ini untuk menyucikan, sebenarnya kalau ikut tafsir jalan lain, untuk menyucikan daripada perkara-perkara syirik. Tafsir-tafsir lain ada juga memasukkan menyucikan daripada sebarang dosa-dosa biasa, dan dosa syirik pun akan dicuci juga dengan tazkiyah, dengan baca Al-Quran. Bila baca saja, berdoa kepada Allah ketika baca, kita faham, kita kenal Allah. Pasal ayat Al-Quran, dalam ayat Quran ini ada 5 ilmu. 5 ilmu di mana? Yang ilmu yang pertama dipanggil ilmu jadal. Ilmu untuk kenal siapa golongan-golongan engkar. Nasara, Yahudi, munafikin dan musyrikin. 4 golongan ni yang Allah cerita dalam Al-Quran. Syekh Waliullah umum usul tafsir ada 5 ilmu. Ilmu jadal. Yang kedua, ilmu mengenal Allah. Bila kita baca ayat-ayat Allah, jumpa sifat-sifat Allah, maka kita kena kenal Allah ketika itu. Kenal Allah dengan sifat-sifat dia. Yang ketiga dipanggil ayyamillah,
peristiwa-peristiwa. Bila Allah cerita peristiwa-peristiwa, bagaimana golongan-golongan yang zalim, golongan Ad, golongan Thamud, golongan Nabi Nuh, golongan Nabi Lut. Aku dah hukum semua mereka tu. Maka kita baca ayat-ayat macam ni, berdoa, wahai Allah, tak ngerinya aku, kamu dah hukum, tapi kamu belum hukum aku lagi. Dengan tu kita tobat dengan dia. Itu maksud tazkiyah tadi, menyucikan diri daripada apa-apa saja. Maka dalam ayat tadi kita menyucikan diri daripada dengan baca ayat-ayat Allah tentang peristiwa. Maka kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah bertadabbur. Tapi kalau kita baca, orang baca khabar ancaman Allah pun, kita tak ada rasa apa-apa, maka jauh sangat kita nak kenal Allah Subhanahu wa taala. Itulah. Jadi mana tadi? Dah habis orang ni. Suara kuat ke? Bismillah. Oh, kawan saya ni, Haji Su. Allah Akbar. Memang lama, 40 tahun tak jumpa ni. Lepas tu, punca apa punca dia? Bila Allah turunkan Al-Quran adalah merupakan perkara-perkara benar atas perkara-perkara 3 perkara tadi, yakni tilawah, tazkiyah dan ta'lim, semua sekali berkaitan dengan kita faham. Bukannya Quran itu untuk bahan bacaan semata-mata. Atas faktulah. Wa qalu law kunna nasma'u aw naqilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Orang neraka merintih. Kalau atas dunia dahulu, aku dengar kata Al-Quran, dengar kata-kata Allah, aku memikirkan kata-kata Allah, nescaya aku tak dibakar. Itu maksud al-haq. Dia benar. Dengar ayat Quran, itulah kebenaran. Nescaya orang tak masuk neraka jahanam. Dengar, faham. Itu maksudnya, itu maksud bil haqq. Maka punca tadi lah orang dihukum nerakanya pasal dia, bila Allah turunkan kitab Al-Quran, bila kita baca, kita faham itu itulah punca dia. Kenapa? Wa innal ladzina ikhtalafu, dan sesungguhnya orang-orang yang ikhtilaf, orang-orang yang bertelingkah, orang-orang yang berbalah di antara mereka. Kenapa? Dengan apa? Fil kitabi, dengan kitab-kitab Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berbalah di antara murid dengan guru, tak apa. Murid tak faham, guru cerita, tak ada masalah apa. Yang menjadi masalah sekarang ialah perbalahan ataupun perbeza pendapat di antara sama-sama orang ilmu, sama-sama orang mengajar Al-Quran. Seorang itu mengajar dengan ilmu yang salah, seorang tadi mengajar dengan ilmu yang betul. Atas perkara tadi, mereka satu grup menyembunyikan ayat-ayat Allah kerana mereka ada kepentingan. Inilah ciri-ciri orang Yahudi. Dan Syah Waliyah kata, nak kenal orang-orang Yahudi ini, tengok orang-orang politik, dia kata. Pasal jangan kata kait negeri kita lah, negeri lain lah. Pasal dia India dahulu, dia ni pembantu kepada Raja Aurangzeb ketika tu kan. Maka dia kaitkan dengan kerajaan negeri dia. Nak kenal orang munafik, bukan Yahudi, orang munafik ialah orang yang masuk politik pasal ada kepentingan peribadi terlalu banyak. Mereka sanggup tinggal ayat-ayat Allah. Kenapa? Kerana nak ikut pembesar ataupun ketua-ketua mereka tadi. Pasal apa? Mereka terdorong dengan habuan dunia yang bakal menunggu mereka. Nak kenal orang Yahudi, siapa dia? Ulama-ulama besar. Kalau ada ulama-ulama yang tak ceritanya benar, terkesan dengan pemerintah, terkesan dengan habuan dunia, dia memenuhi ciri-ciri ulama Yahudi. Jangan rasa hebat bila ulama ni. Jangan rasa follower sampai 1 juta, 2 juta seronok sangat. Tengok follower kami 1 juta, 2 juta seronok. Seronok. Sedangkan dia dah menyembunyi hari-hari doa asyik sehebat, hadis palsu. Hebat perkara-perkara yang bercanggah dengan akidah. Ini Yahudi. Nak kenal golongan-golongan musyrikin, tengok yang jauh-jauh yang tak belajar Quran. Mereka beramal dengan amalan tok nenek mereka. Jumpa bomoh, pergi menujum. Pasal apa? Pasal mereka telah dicemari fitrah mereka dengan perkara-perkara karut-marut daripada orang luar bandar yang langsung tidak pernah memahami ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Nak kenal golongan Nasara, siapa dia? Golongan-golongan yang
yang rasa bangga dengan keturunan dia, dengan masyaikh dia. Saya ini cucu-cucu Rasulullah, saya ini cucu-cucu wali-wali sekian-sekian. Dia bangga dengan keturunan, sedangkan dia tak ada bertakwa langsung. Tok nenek mereka yang hebat dia. Itu masalah golongan, 4 golongan yang Allah cerita dalam Quran berulang kali supaya kita belajar apa sifat-sifat mereka, maka kita pun tinggalkan sifat-sifat mereka. Sebab tu Al-Quran cerita bab tadi ya. Surah Al-Baqarah cerita bab Yahudi, surah Al-Imran cerita bab Nasara, surah Nisa cerita bab munafik. Cerita bab kau ni. Cerita bab ilmu jadal tadi, yakni ilmu untuk golongan-golongan yang engkar pada Allah Subhanahu wa taala. Dan golongan yang paling teruk di kalangan 3-4 golongan itu, golongan munafik. Golongan munafik ini dia ada kitab Quran. Dia ada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa munafik? Dia ada kepentingan dengan dunia. Kepentingan yang utama lah. Kalau kita baca surah Tabuk, orang yang tak nak berjuang di jalan Allah. Yang kedua, orang yang tak nak berinfak. Dengan bahasa yang menakutkan lagi, kalau dalaman kita, dalam hati kita tak nak berinfak, itu ciri-ciri utama munafik. Rasa sayang dengan harta. Allah janji dah, kalau kamu berinfak, aku akan bagi 10 kali ganda. Aku akan bagi 700 kali ganda. Aku akan bagi berganda-ganda. Tapi kita rasa, kalau aku infak, duit habis. Tak yakin dengan Allah Subhanahu wa taala. Quran cakap sekian-sekian, masih lagi ragu dengan ayat-ayat Allah. Ini ciri munafik. Yang kedua, berjuang. Tidak rasa semangat nak berjuang, nak membantu agama Allah Subhanahu wa taala. Walaupun konteks asal kital, perjuangan kital, perjuangan jihad ini, mula-mula jihad di Mekah, jihad menyebar ayat-ayat Allah. Bila berhijrah di Madinah, dia bertukar kerana mempertahankan jihad kubra. Jihad dan kubra di Mekah ini menyebar ayat-ayat Allah. Untuk mempertahankan ayat-ayat Allah, dia sampai kepada kital. Jihad asas ialah menyebar ayat-ayat Allah, untuk orang faham ayat-ayat Allah, untuk orang taat dengan Allah. Itu jihad. Tidak ada jihad, tidak ada semangat untuk berinfak. Ini ciri-ciri utama munafik. Sebab itu dalam perang Tabuk, Allah buat satu surah yang ceritakan kalau nak kena munafik, maka Allah telah buat satu perancangan perang di Tabuk, di mana nak lawan orang Rom. Orang Rom yang 300,000, cuaca panas sangat, jarak perjalanan 800 km, buah-buah yang ranum sedang masak. Semua faktor-faktor ini suka dengan dunia. Maka ketika itulah boleh kenal orang munafik. Dia akan tak pergi ke sana. Pasal apa? Dia sayang nak tinggal rumah dia kerana perniagaan dia, kerana sayang dengan keluarga dan nyawa mereka. Ini pasal dia tak nak berkorban ke jalan Allah Subhanahu. Itu munafik. Jauh kita tu. Itu hak. Maka punca tadi, wa innal ladzina ikhtalafu, mereka ikhtilaf bani, pasal bergaduh pasal seorang cerita tak betul, seorang cerita betul. Maka bila mereka tidak menyembunyikan ayat-ayat Allah, tak cerita benar, ataupun tidak belajar memahami ayat Allah, mereka akan berada dalam keadaan tak faham. Maka pertelingkahan mereka tentang apa yang Allah nak sampaikan, apa yang Allah nak suruhkan, maka Allah kata la fi syiqaqin ba'id. Maka pertelingkahan mereka amat jauh sangat. Jauh apa? Jauh nak dapat petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Kita rasa cukup dah dengan pergi solat, cukup dah amalan kita. Rupa-rupanya itu hanya adat dan kebiasaan saja. Bukan kita betul-betul amalan kita khusus untuk Allah Subhanahu wa taala. Boleh Sikit lagi. Satu ayat lagi lah. Ayat yang ke-177. Bismillah. 177 ini merupakan ayat penutup kepada cerita kita. Kalau kita ingat, kita mengaji Al-Baqarah ini, cerita pertukaran kiblat. 177 tutuplah pasal apa? Pasal bila berlaku pertukaran kiblat daripada bila Nabi pindah ke Madinah dalam 16 bulan atau 17 bulan, Allah telah memberi wahyu supaya kiblat berpindah kepada Baitullah daripada Baitul Maqdis. Maka ketika sebelum itu, berbagai-bagai penghinaan, berbagai-bagai fitnah yang Nabi dapat. Orang Yahudi kata, apalah Muhammad itu, kata dia Nabi, tapi semayang menghadap ke kiblat kita, Baitul Maqdis. Orang Nasrani berkata macam itu juga.
Jadi orang Arab kata pula, apalah Muhammad ini, dia kata Nabi Allah, dia anak belajar milah Ibrahim, wahyu Allah daripada Allah, beriman dengan Nabi Allah Ibrahim, tapi dia sembahyang, dia ikut kepada kiblat Baitul Maqdis. Setiap golongan orang munafik kata apa? Orang munafik, apalah Muhammad ini, dia kata kejap ubah kiblat, kejap kiblat A, kejap kiblat B, kejap lagi amalan-amalan dia pun diubah juga. Setiap golongan ini hina Nabi. Yahudi, Nasara, musyrikin dan munafikin hina Nabi dengan sebab kiblat, perpindahan kiblat ini. Maka Allah tegur, wahai golongan-golongan pembaca Al-Quran, kenapa kamu memperbesarkan sangat isu kiblat? Isu kiblat ini kecil, kenapa kamu memperbesarkan? Apa ibrah dia? Ibrah dia, jangan kita besarkan perkara-perkara yang kecil. Kita perbesarkan perkara-perkara yang ibu segala perbincangan yang Allah nak cerita ini. Tak payahlah kamu cerita bab-bab kecil ini. Tak payah kamu bergaduh bab cara-cara amalan-amalan sekian-sekian. Tumpukan, aku nak cerita ini perkara penting lagi. Boleh Allah cerita. Jangan gembar-gemburkan perkara kecil, jangan bergaduh bab perkara-perkara kecil, perkara-perkara yang perlu kamu beri tumpuan ialah ini macam Tengok ayat dia. Laisal birra, bukanlah suatu kebaikan, bukanlah suatu kebaktian. Laisal birra, bukanlah suatu kebaikan. Kebaikan apa? Antuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bila kamu memalingkan muka kamu kepada timur dan barat. Kita solat pun menghadap kiblat ini bukan rukun solat. Syarat solat kan? Pasal kalau kita solat dalam hutan, kita tak tahu kiblat, sah solat kita. Jalan 4 oleh orang, pergi dalam hutan, tak ada matahari, tak nampak, jam petanda Kaabah pun tak dapat. Solat kita yang kita fikir sesuai, sah solat kita. Tapi dia kata ni, bukan penting sangat benda tadi. Yang penting lagi, tu kan? Laisal birra'an tuwallu wujuhakum qibalal masyriqi wal maghrib. Bukan perkara besar pun kamu duk bergaduh, kamu duk hentam Muhammad pasal urusan pertukaran kiblat. Bukan besar pun benda tu pun. Kenapa kamu memperbesarkan benda-benda kecil? Benda yang besar apa benda? Walakinnal birra, perkara-perkara yang pahala, yang kebajikan ialah apa? Man amana billah, siapa yang beriman sempurna dengan Allah. Hanya Allah untuk diibadahi, hanya Allah untuk minta sebarang pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Semua orang percaya dengan Allah. Nak keluar, bismillah tawakkaltu ala Allah, nak keluar rumah, percaya. Sampai tempat lain, tabik tuan, anak cucu nak lalu. Nampak tak? Dengan Allah boleh percaya. Tengok. Dengan lain pun percaya juga. Pasal bukannya penuh bukannya sempurna dengan Allah. Dia yakin ada perkara-perkara lain yang boleh menyelesaikan masalah dia, menyempurnakan hajat dia. Bukan sempurna sebagaimana kehendak Allah. Man amana billah ini yakin dengan Allah yang menentukan segala-galanya. Pertama. Yang kedua, wal yaumil akhir, dan beriman dengan hari akhirat dengan sempurna. Tengok Allah keselitkan Allah akhirat. Ini rukun iman lah ni. Maknanya 6 rukun iman yang Allah kata ini yang paling besar sekali. Bila kita faham, yakin dan beriktikad dengan sempurna semua rukun-rukun iman, itulah perkara yang paling besar, yang sepatutnya wahai orang Yahudi, sepatutnya wahai orang Nasara, sepatutnya orang musyrikin, sepatutnya orang munafikin bincang bab ini. Percaya dengan Allah, percaya dengan hari akhirat, di mana hari akhirat kamu akan datang menemui aku. Bila kamu datang menemui aku, soalan pertama aku akan tanya kamu, itulah, adakah ayat-ayat aku ada orang ajar yang menyebabkan kamu taat dengan aku, kamu takut dengan aku, kamu bergantung dengan aku? Dalam ayat aku saja. Kalau kamu cuai lala leka, kamu hanya khoyal saja. Maka di sini man amana billah wal yaumil akhir, dan beriman dengan sempurna dengan hari akhirat. Dua perkara dah. Percaya Allah, percaya hari akhirat.
Seterusnya apa dia? Wal malaikah, beriman dengan sempurna malaikat Allah. Dah malaikat Allah, malaikat akan hanya menjalankan perintah Allah. Malaikat tak hanya mengikut sunnah Allah. Kalau Allah suruh malaikat hantar wahyu ke Nabi, malaikat akan turun. Dah tahu dah malaikat itu, beriman dengan malaikat Allah. Kenapa kita bergantung dengan malaikat? Kenapa kita minta dengan malaikat? Ajar ilmu pasal apa? Pasal orang Arab jahiliah. Nah, orang Arab jahiliah dia suka mengambil berkat dengan malaikat. Pasal mereka mengatakan malaikat ini anak perempuan Allah. Allah kahwin dengan jin, keluar malaikat. Jadi mereka kata bila malaikat yang anak perempuan Allah, bila kita nak berdoa dengan Allah, kita minta dengan malaikat pucuk Allah. Kasih sayang dengan anak perempuan dia, maka Allah akan makbulkan permohonan kita, menyempurnakan hajat kita. Ini banyak fahaman-fahaman yang minta dengan malaikat. Kita alhamdulillah pasal kita selalu belajar bertadabbur ayat-ayat Allah. Malaikat hanya suruhan Allah. Malaikat tidak akan pandai-pandai datang menemui kita bagi ilmu dengan kita. Tiba-tiba ada orang sekarang ini malaikat datang menemui dia. Bahkan yang betul lagi, malaikat Jibril datang jumpa dia di gua-gua tertentu. Kononnya bagi wahyu baru, bagi ilmu baru dengan dia. Benar ni ajaran yang kalau kita mengaji Quran, ramai orang percaya dengan perkara-perkara ini. Tak? Baru ni satu kisah dah. Malaikat pergi jumpa dia di Mekah kan. Di Yaman. Malaikat turun jumpa dia. Masya Allah, karut-marut. Tapi dia kata, kami ahli baik. Kami ada cucu Rasulullah. Takkan kami tipu. Kuda pun nak sanak dengan Rasulullah. Kuda yang Rasulullah pakai zaman dulu, ada lagi sekarang ni cucu cicit kuda di Yaman ni. Nama ada sekian lagi. Ini dia berkat dengan perkara-perkara ni. Mana amat-amat dahsyat. Orang tak mengaji Quran tapi dia mengaji kitab-kitab lain, maka fikir dia tak boleh bezakan mana satu yang hak, mana satu yang batil ini. Lepas tu wal kitabi, mana kitab kita untuk kita akhir zaman, kitab Al-Quran lah. Kitab Al-Quran, dah tahu tadi, kitab Al-Quran bukan untuk dibaca saja tapi untuk tilawah, ini baca, faham dan beramal dengan dia. Bukan baca saja, kena fahamnya tu. Yang ke seterusnya wan nabiyina, dan nabi-nabi, semua nabi-nabi kita kena percaya dengan nabi-nabi. Wan nabiyyi ini pun ramai juga ni. Ramai juga masyarakat kita percaya dengan nabi, tak faham. Bukan dalam konteks percaya, dia konteks memohon syafaat, memohon penyembuhan, memohon penyelesaian masalah, penyempurnaan hajat. Ini mereka. Minta dengan Nabi Nuh, minta dengan Nabi Lut, minta dengan Nabi Ilyas. Dengan Nabi mereka minta. Nak masuk hutan minta dengan Nabi sekian-sekian, nak minta dengan nak tanam pokok pisang pun minta doa Nabi lagi. Kepik paha dia, baca doa Nabi, minta Nabi Nuh. Ini pelik benar-benar. Allah kata, percaya dengan Nabi, aku turunkan Nabi, Nabi turunkan wahyu, Nabi ajar wahyu kami. Nabi cerita supaya kamu arahan aku macam mana, larangan aku macam mana, ikut dia. Tiba-tiba kamu pergi minta dengan Nabi, kononnya Nabi itu ada sekian-sekian, boleh tolong kamu, selesai hajat kamu, selesai masalah kamu di dunia ini. Itu maka satu lagi apa dia? Qada dan qadar ni tak masuk sini, maknanya 5 di sini, 5 rukun Islam menggambarkan 6 semua juzuk rukun iman. Ini sepatutnya wahai orang Yahudi kamu titik beratkan. Wahai orang Islam pun ini sepatutnya kamu titik beratkan. Sejak mana kamu faham semua 6 rukun iman tersebut. Pertama, maknanya rukun iman lah. Apa dia? Man amana billahi wal yaumil akhir wal malaikati wal kitabi wan nabiyyin. Pertama satu lagi yang takdir kat sini ialah qada dan qadar. Untuk tadi. Lepas tu hubungan dengan Allah, rukun Islam pula. Wa atal mala ala, mana hubungan ibadat kita dengan Allah ini ialah wa atal mal, maknanya kamu akan dan memberikan almal, harta. Ibadat kita ni ada dua, ibadat badani, ibadat mali.
Ibadat badani, solat kita, puasa kita, haji kita termasuk harta tu. Haji dua ada, ibadat badani, ibadat mali. Nak pergi Mekah kena cari duit kan. Tapi kalau solat itu ibadat badani saja. Maka di cerita sini ibadat mali ni, maknanya hak penting. Tengok Allah kata ni, wa atal mala, dan dan memberikan almal, harta-harta, ala, ke atas, hubbihi. Tengok ni, nak berinfak, kamu kena keluar harta-harta yang kamu hubbihi, sayangi. Nak bagi orang, janganlah bagi-bagi dah koyak lama-lama tu, hantar ke rumah anak yatim. Tangan sebelah tak ada dah baju, simpan lagi, hantar ke sana. Benda tak nak, benda daripada menyempitkan rumah dia, dia baru bagi orang lain. Tak boleh. Pasal Allah nak uji kita dengan cara sejauh mana kita sayang harta kita. Dah. Mula-mula Allah tengok dari segi masa kita, sejauh mana kita sayang masa kita untuk mengaji ayat-ayat Allah. Oh, lulus, rajin pergi mengaji. Wah, kena uji dia dengan harta pula. Sejauh mana harta tak aku bagi. Sejauh mana dia tak sayang harta dia, nak infak ke jalan aku. Kalau kita rajin, lulus lagi. Kemuncak ujian Allah ialah apa dia? Ujian untuk infak kital. Nyawa kita ini pergi perang. Pergi bukan sekarang, tak adalah. Zaman dulu. Kita akhir zaman pun akan ujuk perkara ini. Tengok. Sejauh mana kita sayang dengan kita ni, Allah bagi, Allah pinjamkan. Sejauh mana kita nak bagi Allah pinjam balik yang Allah anugerah ini. Itu Allah buat syariat macam ini. Jadi patutlah nak tahu orang itu munafik ke tidak, sejauh mana dia beramal dengan ayat ini. Wa atal mala ala hubbihi, mereka akan mengeluarkan harta mereka yang mereka sayang pada zawil qurba, kepada orang-orang rapat, kaum kurba rapat dengan mereka. Ada pak saudara, mak saudara, orang tua yang susah tu, sejauh mana mereka jaga, sejauh mana keluarga mereka bergembira, sebagaimana mereka bergembira. Kamu hari-hari makan nasi kandar di tempat yang mewah, tiba-tiba pak saudara kamu makan nasi pun sekali sehari tak ada beras. Sejauh mana kamu jaga saudara mara kamu tadi yang aku bagi rezeki kamu? Sejauh mana kamu guna harta kamu tadi untuk bela saudara kamu tadi yang betul-betul melarat? Kamu hanya penting diri kamu saja, tapi saudara kamu, ini perkara besar. Cek kita lah. Adakah pernah kita siasat keluarga kita yang susah? Pernah tak kita tolong dia? Pernah tanya, telefon dia, boleh makan ke tak boleh makan ke? Ada baju tak ada baju ke? Kalau tidak, tak beramal dengan ayat ini. Kurba. Yang kedua, wal yatam, orang yang wal yatam, anak-anak yatim. Anak-anak yatim, jangan khabar juga. Berapa anak yatim kampung kita? Anak yatim tu mesti dia susah. Anak yatim ini perlu kasih sayang bapa. Bila bapa meninggal, sunyi, dia tak ada orang tua, datang jumpa dia lah. Kalau tidak ada, kalau dia dah kaya macam mana pun, usap-usap kepala dia, dia perlu kasih sayang orang tua. Itu anak yatim. Kena jaga anak yatim, jangan sergah dia. Wal masakin, orang miskin. Ini dia. Wabnas sabi, ini itulah. Wabnas sabi, orang berjuang di jalan Allah. Wasaili, dan juga orang yang meminta-minta. Ni banyak yang orang minta ni. Orang datang jumpa kita, tolonglah, aku tak boleh bayar gas, dia habis. Orang kalau dia tak betul-betul miskin, dia malu jumpa setengah orang lah. Tapi ada juga orang yang biasa, kena beza lah. Ada juga yang hari-hari minta, ada juga lah. Tapi ini kena fikir, tengok-tengok sendirilah. Kalau hari-hari minta tu lain macam lah kan. Tukar bin lah dia. Tapi kalau yang betul-betul minta ni, saya gas tak ada, macam mana makan ni semua sekali ni. Kita kena raikan. Pasal bukan senang dia datang nak minta dengan kita. Ini perkara besar yang Allah utamakan. Wasailina, lepas tu wafir riqab, dengan orang tahu kita adalah orang hamba saya. Lepas tu apa lagi? Lagi dah. Ingat tengok pentingnya infak tadi. Tengok lepas rukun iman, terus Allah cerita bab infak. Batu kita kena ada. Kalau kita rasa masih rasa sayang harta kita, cek tazkiyah. Ada benda tak betul lah hati kita. Kalau kita rasa sayang nak keluar duit kita untuk jalan Allah, cek hati masing-masing. Ada benda yang tak betul.
Amalah Quran dengan tazkiyah akan menyucikan diri tadi. Pasal apa? Segala harta kita ialah hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dan yakinlah bila kita menginfak, Allah akan dijanji Al-Quran dah gandakan. Harta kita ini pun, nak kata harta kita yang kita infak tu. Yang kita tak infak bukan harta kita. Harta pewaris, harta kita makan, caci makan kita nanti dalam kubur. Yang infak itulah kita kumpul jumpa hari akhirat. Allah kumpulkan untuk bantu kita. Itulah harta kita. Dan Allah akan gandakan benda ni. Bukan sikit-sikit. 10 kali ganda, 700 kali ganda. Tapi berat. Pasal berat. Kenapa rasa berat untuk berinfak? Kenapa? Itulah si syaitan kawan korib kita yang duduk bersama-sama kita kerana kita tak nak mengaji Quran. Wa may ya'shu 'an dzikrir rahman nuqayyid lahu syaitana fa huwa lahu qarin. Orang yang tak nak ambil ibrah pada ayat-ayat kami, maka kami akan letakkan syaitan duduk bersama-sama dia menjadi teman qarib dia. Syaitan ni yang tak bagi kita infak. Kalau kita infak, syaitan kata, nanti duit habis kan? Kamu nak pergi borak kedai kopi macam mana? Kamu nak belanja orang macam mana? Belanja kedai kopi boleh? Belanja jalan ni? Tak boleh. Boleh Maka itu penting sangat. Lepas tu yang seterusnya apa dia? Wa aqamas solah dan sempurnakanlah solat. Nah, sempurna solat ini sempurna, jangan bukan kata mendirikan solat, sempurnakan solat betul-betul solat sahabat Nabi solat. Orang lelaki kena pergi berjemaah. Dah tahu dah Nabi semua solat berjemaah, sahabat solat berjemaah. Tiba-tiba kita nak teman isteri solat kat rumah. Nampak tak? Sahabat yang Allah kata radhiyallahu anhum, yang Allah redha dengan dia, yang Allah bagi syurga, kita tak nak ikut dia. Pasal nak teman isteri solat kat rumah, nanti isteri saya sikit solat dia, pahala sikit. Pasal kejahilan tadi. Sedangkan perkara-perkara yang kita hari, siratal ladzina an'amta alaihim, bagilah jalan yang lurus, jalan yang kau bagi nikmat yang ni, kau bagi syurga, ini aku nak tiru. Iaitu para sahabat tadi. Maka kalau sahabat pergi solat berjemaah, maka ikutlah nak masuk syurga. Kenapa perkara ni lewat kita ni sikit lagi wa aqamas solah wa ataz zakah, dan ini tadi infak, ini zakat. Bila cukup kekayaan kita, kena keluar zakat. Kena keluar zakat tadi. Boleh Mana di sini dua ibadat. Rukun iman tadi 6, rukun Islam ada 5, dan rukun Islam tadi dia kaitkan ibadat dalam bentuk badaniah, ibadat dalam bentuk maliyah. Ibadat dalam bentuk badan, ibadat dalam bentuk harta diberi tumpuan. Lepas tu yang ketiga apa dia? Yang ketiga dia panggil apa dia? Yang penting lagi. Kan bila malaikat Jibril pergi jumpa Nabi, dia cerita apa itu iman, apa itu Islam, apa itu ihsan. Yang ketiga ihsan. Ni ihsan ni. Bagaimana kita berhubung dengan kawan-kawan kita. Hubung kita ni dua. Kita dengan Allah dipanggil ibadat, kita dengan manusia lain dipanggil adat. Adat ini pecah dua pula. Satu adat, satu muamalah. Dua perkara. Maka dua tadi berkaitan hubungan sesama manusia kena jaga. Nak masuk syurga, kena ada dua perkara ini. Jaga hubungan dengan Allah, jaga hubungan dengan manusia-manusia yang lain. Pasal semua kita nak pergi ke syurga. Kita patutnya tumpang sedih kalau kawan kita tidak membuat persiapan untuk pergi ke syurga. Sepatutnya kita kena ada perasaan. Jangan kita rasa dengan dia, patutlah masuk neraka kamu ni, marah. Tak boleh. Kita kena hidup, kena jaga dia, ajak dia sama-sama nak pergi ke syurga bersama-sama semua sekali. Cara dia macam mana hubungan manusia ini? Wal mufuna bi ahdihim iza ahadu. Ini cara manusia. Maka caranya bila berjanji kena tunailah. Nak jaga hati kawan, nak sempurnakan kawan kita. Dan wal mufuna, dan orang yang mendapati bi ahdihim, janji-janji mereka, iza ahadu, bila mereka telah berjanji, maka tunaikan janji. Penting. Ini bukan main-main ini. Allah nukil ke dalam Al-Quran. Bila berjanji, tunaikan. Kecuali ada darurat lah. Lepas tu, yang seterusnya juga berkenaan dengan hubungan antara manusia ini. Apa dia? Wal bi'ahdihim iza ahadu,
Sebabnya tu yang kedua yang penting sekali, wasabirina, orang-orang yang sabar. Orang-orang yang sabar. Wasabirina, orang-orang yang sabar. Sebab itu dalam kehidupan kita seharian, Allah nak bagi syurga. Bila Allah nak bagi syurga, Allah beri dalam dua keadaan. Yang pertama, Allah bagi kenikmatan, kekayaan, kemewahan. Yang kedua, Allah bagi kesusahan, kemelaratan, masalah. Dua perkara tu, dunia dua ni ya. Sepatutnya mukmin tulen dalam dua-dua keadaan dia sentiasa buat pahala. Untuk mukmin tulen, dia beri nikmat, dia bersyukur, diberi musibah, dia sabar. Maka setiap masa dia dalam keadaan menambah pahala saja kerja dia. Dan bila pergi menemui Allah, terus Allah bagi syurga dengan dia. Maknanya ini untuk orang yang ditimpa musibah, pasal Allah nak uji dia. Maka wasabirina, dan orang-orang yang sabar. Siapa dia? Fil ba'sa, dalam ba'sa ini dalam kesusahan. Ditimpa keadaan dibuang kerja ke, masalah perniagaan ke, apa-apa saja masalah kesempitan hidup, maka dia perlu sabar, perlu sabar, minta dengan Allah Subhanahu Wa Taala, pasal Allah nak uji dia. Yang kedua, waddarra, dan penderitaan wahinal ba'si, penderitaan ketika perang. Dalam musim ini perang, suasana perang lah. Suasana perang ini, bila perang betul-betul perang, dia ada perintah berkurung, maknanya kena sabar ketika itu. Kita dah ada ni, dah alami ni. Kesusahan kita dah alami apa dia? Covid dulu. Covid dulu tu senilah. Covid fil ba'sa'i wahina, maknanya bukan perang lah, penyakit. Covid dulu kita apa dia, PKP kan. PKP itulah sebenarnya menguji kesabaran kita. Kita tidak ada. Bila Covid, marah orang tu, marah orang ni, marah pada kerajaan, tidak ada kesabaran. Sedangkan di sini perkara yang besar Allah nak ceritakan, susah hidup, sabar. Susah dalam keadaan apa tu, kesempitan bagi ini pun kamu kena sabar. Sabar pasal apa? Sabar ini untuk pergi menemui Allah sebab ujian dia. Maka bila orang sabar ini, bila ada semua tiga perkara ni hubungan dengan Allah, yang pertama ialah perkara-perkara rukun iman, lepas tu rukun Islam, dan rukun ihsan. Ada tiga-tiga perkara ini, inilah yang patut diberi tumpuan. Wahai orang Yahudi, wahai orang kafir yang lain, ini sepatutnya kamu bincangkan dalam kehidupan kamu. Ulaikal ladzina, maka itulah orang yang faham tiga-tiga rukun ini, beramal dengan tiga-tiga rukun ini, yakin dengan tiga-tiga rukun ini, maka ulaika, mereka itulah allazina, orang-orang yang sadaqu, orang-orang yang benar, akidah benar, amalan benar, hidupan harian adalah benar. Maka wa ulaika, mereka itulah mereka yang faham tiga-tiga perkara ini, bincang tiga perkara-perkara ini, selalu dengan tiga perkara ini. Hum, mereka itu al-muttaqun, orang yang benar-benar bertakwa. Apa dia takwa? Takwa, takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Itu takwa. Dua perkara. Takwa luas konsep, tetapi luas konsep. Dua perkara yang perlu ada: takut dengan Allah, jaga hukum Allah. Ini takwa. Dalam Al-Quran Allah cerita ni bab takwa ni, takut dengan Allah ni. Setinggi-tinggi nak uji kita punya takwa, takut dengan Allah. Takut nak jaga hukum Allah, takut dengan Allah, cek hati kita. Dalam ayat Al-Quran, surah apa tu? Yang Allah cerita jaga mata kamu daripada perkara-perkara khianat. Surah Ghafir, surah Ghafir. Jaga mata-mata kamu daripada perkara-perkara khianat. Kalau kita boleh jaga mata kita daripada perkara-perkara ini, yang lain ini besar. Jadi kita melakukan kejahatan amalan, perbuatan mata kita ni. Tu kadang-kadang untung orang mata. Bukan nak kata cikgu. Kadang-kadang rezeki. Orang yang mata kabur ni, apa dia? Pasal apa? Allah uji dalam Al-Quran. Nak uji takwa, tengok mata kamu. Ke arah mana mata kamu? Pasal kejahatan-kejahatan lain akan berpunca daripada kejahatan mata. Bahaya mata ni. Depan pakai spek hitam, mata keliling ke, anak darah orang ada. Mata mana tahu? Tak tahu. Tapi Allah tahu. Kelipan mata kamu yang jahat, hati kamu jahat. Dan surah Ghafir Allah ceritakan.
Surah ada cerita tu. Dah, mana Allah umpamakan nak cek kita ini, nak cek takwa kita ini, cek mata kita. Adakah mata kita ini memenuhi tuntutan buat perkara-perkara baik. Baik dalam syurga. Dalam syurga surah Ar-Rahman kan? Bidadari. Allah buat satu bentuk makhluk yang amat-amat cantik untuk memberi tumpuan kesetiaan, kasih sayang kepada hanya suaminya saja. Jadi bidadari ini mata dia tak pernah tengok perkara lain selain tengok suami dia. Itu je. Yang cantik, yang lawa, dia tengok surah Rahman itulah, surah 50 lebih tu. Cerita bab kecantikan bidadari sekian. Dan bidadari ini, lirikan mata dia tak pernah tengok lain kecuali tengok suami dia, meminta dengan suami dia, mengembirakan suami. Itu je bidadari. Hari-hari dia hanya tengok suami dia, nak mengembirakan bagaimana suami dia boleh gembira dengan dia saja. Tengok, Allah ungkitkan perkara mata. Itu nak cek takwa kita. Kalau hari-hari tengok benda yang mengarut, sekarang dengan gambar yang pelik-pelik ke, dengan luaran pergi berbagai-bagai maksiat mata kita, maka jaga-jagalah. Itu orang bab kejahatan mata. Jadi itulah maka waulaika humul muttaqun, dan mereka itulah mereka yang betul-betul bertakwa, yang ni takut dengan Allah. Bila takut dengan Allah, bagaimana? Jagalah hukum dia. Nak jaga hukum dia macam mana? Nak jaga hukum dia tidak cara lah. Tidak cara, yang paling asal ialah dengar semua kata-kata dia, kenal dia. Tidak ada cara lain untuk kenal Allah kecuali dengan ayat-ayat dia. Nak tahu perintah dia, tidak ada cara yang lebih benar daripada dengar sendiri apa dia perintah-perintah dia. Maka itulah komplit, itulah muttaqun, itulah ahli syurga yang kita minta dalam Fatihah kita hari-hari, supaya kita diberi inasiratal mustaqim. Bagi aku jalan yang lurus tadi, maka orang inilah yang jalan lurus, iaitu golongan-golongan muttaqun. Wallahu taala alam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad. Allahumma faqihna fid din, 'allimna ta'wil wa hdina ila sawa'is sabil. Allahumma fiqna lima tuhibbu wa tarda waj'al akhiratana khairan minal ula. Radina billah rabbal islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasul. Allahumma aj'al al-Qur'ana hujjatan lana ya arhamar rahimin wa la taj'al al-Qur'ana hujjatan alaina ya rabbal alamin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi